untuk menulis cerpen ni, cikgu nak terangkan pada kamu, iaitu kita akan gunakan teknik ataupun formula 5W1H. Ya, kita nak cari idea, nak korek idea ni, kita gunakan teknik 5W1H, iaitu daripada bahasa Inggeris lah ni, kita terjemahkan ke bahasa Melayu, iaitu what, when, who, why, where dan how. Okey, yang pertama what. What tu apa? Jadi kita nak buat kerangka dia ni sekejap lagi. Okey. What apa ni ialah integrity. Kita nak cari maksud integrity, iaitu kejujuran. Jadi kita nak terangkan tentang prinsip kejujuran. Kemudian kita nak tunjukkan juga bahawa integriti itu penting dalam kehidupan ataupun dalam melaksanakan tugasan. Dan juga kita akan menjadikan suasana sekolah aman, tenteram dan selamat dengan wujudnya integriti itu. Ya. Seterusnya, yang kedua ialah when ataupun bila. Ini kerangka cerita kita lah. Kerangka cerita kita ataupun dalam bahasa Inggeris kita kata frame. Berapa lama cerita tu berlangsung? Jadi kita letak 3 hari ke, seminggu ke, 2 minggu ke, ikutlah nanti. Kamu pandai-pandai lah kamu olah balik. Ya? Kalau 3 hari tu minimal lah. Ya? Cikgu rasa 3 hingga 2 minggu tu, 3 hari hingga 2 minggu ataupun 14 hari tu elok lah. Ya? Jangan lebih cepat daripada 3 hari, macam tak logik pula. Ya? Kemudian who, siapa? Watak-watak yang dalam cerpen ni. Ya? Kita letak watak pengawas, iaitu watak utama tu. Kemudian kita letaklah kawan pengawas ni, kita bagi nama Daniel ke siapa-siapa lah, kesukaan kamu lah. Ya? Kemudian cikgu disiplin dan juga PK Ham. Kemudian kita ada why. Mengapa? Mengapa? Itu persoalan yang perlu dijawab ni. Ya? Mengapa ialah kita ambil watak utama tadi, pengawas tadi, dia melindungi salah laku disiplin kawan dia. Ya? Iaitu salah laku disiplin kawan dia menghisap dan menjual rokok elektronik. Dan dia juga menerima sogokan daripada kawan dia tadi ni. Ya? Sogokan yang kita panggil tumbuk rusuk. Ya? Tadi kita bincangkan apa itu tumbuk rusuk. Tumbuk rusuk bermaksud rasuah. Di sinilah wujudnya rasuah. Ya? Dia dapat rasuah, jadi dia melindungi kegiatan kawan dia. Kemudian where, di mana kejadian itu berlaku. Jadi kita ambil latar tempat di sekolah. Yang hari itu kita kaji novel, cikgu dah terangkan tentang latar tempat. Ya? Jadi latar tempat ni, kejadian ni berlaku di tandas, ada yang berlaku di kelas, dan ada juga peristiwa yang berlaku di bilik penolong kanan hal ehwal murid. Okay. How, bagaimana? Bagaimana kejadian ni boleh berlaku? Bagaimana pengawas ni tersasar dari jalan yang betul. Jadi sebenarnya kerana keinginan dia untuk hidup mewah. Dia ingin barang berjenama, ingin terampil nampak mewah. Jadi dia sanggup menerima sogokan daripada kawan dia. Manakala bagi kawan tu pula berlakunya kejadian ni sebabkan ketagih. Dia ketagih pada vape, sehingga di sekolah pun tak boleh tunggu nak balik dah. Dia pergi hisap juga vape tu di tandas di sekolah tu. Itu kita dapat idea utama cerpen tu. Ya. Okey. Daripada yang kita bincangkan tadi, itu yang kita bincangkan sama-sama tu, cuba kamu hasilkan kerangka cerpen dalam peta alur ni. Ya. Kamu isi dalam peta alur ni mengikut kronologi peristiwa. Ya. Cerpen ni bertemakan kepentingan pengawas sekolah yang berintegriti. Ya, kepentingan pengawas sekolah yang berintegriti. Jadi yang mula-mula tu, peta yang mula-mula, ya, permulaan cerita. Jadi pada permulaan cerita tu, kamu cuba kenalkan watak utama. Lepas tu kamu buatlah kronologi peristiwa dia tu ikut carta alur tu. Ya. Jadi setiap kumpulan hasilkan, bincang bersama-sama. Ini kerja kumpulan, ya, bukan kerja individu. Okey. Jadi petak pertama ni cikgu boleh bagi gambaran sikit lah. Ya? Tapi cikgu bagi idea sikit-sikit je. Kamu nak tambah-tambah lagi boleh lah. Ya? Permulaan ni watak utama, cuba kamu kenalkan dia ni seorang pengawas. Kemudian dia ni pada awalnya dihormati, dianggap murid cemerlang. Ya? Tapi ada sesuatu rahsia dalam hidupnya. Jadi
yang kita kata sesuatu rahsia dalam hidupnya tu, itulah yang menjadi unsur suspense. Unsur suspense ni pula menyebabkan orang yang membaca cerpen ni akan tertanya-tanya dan berminat nak baca bagi habis cerpen ni. Jadi kita kena ada unsur suspense sikit kat bahagian permulaan ni supaya orang pembaca tidak akan berasa bosan untuk membaca cerpen itu seterusnya. Jadi bagi sikit unsur suspense pada peringkat permulaan ni. Lepas tu kita teruskan lagi. Bila perkenalkan watak utama tu siapa, kita ke kronologi peristiwa yang seterusnya, iaitu ikut perbincangan kamu apa berlaku selepas tu, ya. Dan akhir sekali mestilah kita letak penyesalan. Pengawas tadi dia menyesal sebab takkanlah kita nak letak dia rasa bangga, dia rasa gembira apabila dia melakukan salah laku moral, menerima rasuah daripada kawan kan. Jadi tidak ada nilai kemanusiaan ataupun nilai murni di situ. Jadi akhir kita kena letak dia rasa menyesal dengan tindakan dia yang membela ataupun melindungi kawan dia yang melakukan salah laku moral tu. Jadi akhir tu kamu letak dia menyesal, ya, dan berazam tidak akan melakukan kesalahan berkaitan rasuah lagi ataupun tumbuk rusuk.